Ya, Assalamualaikum. Okey, aku percaya ramai yang tak tahu pasal palapis. Palapis ni singkatan kepada Pasukan Latihan Pegawai Simpanan. PALAPES. PA tu palapis. PA tu pasukan. LA latihan. PE pegawai. S simpanan. Okay, singkatan dia Pasukan Latihan Pegawai Simpanan. Dan kalau bahasa Inggeris ROTU. 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 Reserve Officer Training Unit. Okey. Ramai yang tak tahu. Yang tahu pun geng-geng student universiti je. Student universiti pun aku percaya jugalah. Mesti ada segelintir yang tak tahu pun kewujudan palapis ni. Kan? Macam universiti-universiti yang besar, macam UPM besar. UPM ni besar, luas. Jadi ada kolej-kolej yang duduk jauh, dia tak tahu pun palapis ni ada. Okay. Jadi kita sembang pasal keseronokan dalam palapis. Kita nak mula kat mana? Okey, macam ni. Okey, bila kau masuk universiti, ada satu panggil apa? Unit beruniform, pasukan beruniform, palapis. Selain daripada palapis, ada juga SUSIS. SUSIS ni siswi Korpolis. Korpolis. Ada juga SISPA, siswa-siswi pertahanan awam. Ada juga bomber, sukarelawan bomber. Dulu ada BSKN, dia panggil Brigade Sukarelawan Khidmat Negara. Dan ada banyak lagi lah. Di universiti ni, kalau tak silap aku lah, lebih daripada 70 jenis persatuan ataupun kelab yang kau boleh join. Dan dalam kelab yang banyak tu, dalam persatuan yang banyak tu, ada satu persatuan palapis lah. Palapis ni adalah hebat lah. Memang siapa yang boleh terpilih untuk menyertai palapis ni, dia antara yang bagus lah, yang hebat lah. Kau bayangkan, student palapis ni, dia akan dapat dua perkara sebelum dia tamat belajar. Pertama, dia dapat watikah pertalihan yang daripada Yang di-Pertuan Agong. Dia panggil watikah pertalihan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, dia dapat juga CJ, ijazah dia. Dia dapat ijazah. Itu dua perkara. Dan kelebihan student ataupun pelajar yang join palapis ni, kelebihan dia pertama, jam kredit dia lebih. Ada setengah universiti dia tawarkan 12 jam kredit. Ada setengah universiti juga lebih pada 24 jam kredit. Dan masa aku belajar dulu, universiti aku tawarkan 6 jam kredit. Jadi dalam masa 3 tahun dia bagi 2, 4, 6 jam kredit. Banyak tu. Kalau 120 dah tambah 6 jadi 126 jam kredit. Kau lebih daripada orang lain. Itu keistimewaan dari segi akademik. Kelebihan kepada student-student yang menyertai palapis. Dulu sebelum masuk universiti, aku bercita-cita nak jadi askar tentera. Masuk tentera. Jadi bila masuk universiti, tengok ada tawaran palapis, aku join palapis. Palapis
seronok, memang seronok lah. Kita belum cerita lagi pasal allowance. Okey, jadi parapis ni ada allowance setiap bulan. Okey, allowance dimasukkan pada setiap bulan melalui akaun gaji, akaun bank. Dia cuma dapat bayaran RM6 sejam. So dalam latihan, okey, satu hari biasanya latihan 10 jam lah. 10 jam sebab dia orang dapat ration, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. So 10 jam tu untuk melayakkan seseorang wataniah untuk mendapat ration. Kalau kurang daripada 10 jam, dia tak dapat makan, tak dapat ration. Jadi untuk melayakkan kedek pelapis ni dapat makan, latihan dia lama, jadi panjang untuk satu hari itu. Jadi dalam kau bayangkan, kau student tetapi kau dapat allowance setiap bulan, dapat duit lah, dapat duit. Memang meriah lah, student pelapis ni memang meriah, memang seronok. Bukan allowance saja, banyak lagi keistimewaan dari segi kewangan yang pelajar pelapis ni boleh dapat. Allowance dah satu, aku dah cerita tadi, allowance dapat mengikut jam, tetapi dibayar setiap bulan. Dia kumpul bayar bulanan. Kau student, kau pergi cucuk akaun bank, kau pergi cucuk mesin ATM, ada duit gaji, duit allowance. Macam kawan-kawan kau yang lain harap PTPN, harap father mother, allowance father mother yang hantar tu, duit ibu bapa bagi PTPN, tapi pelapis dia dapat duit allowance yang daripada tentera yang bayar. Selain tu, kau juga boleh dapat allowance sagu hati, bounty. Bayangkan setiap tahun kau sebagai student kau dapat RM500 setahun. Okey lah, RM500 setahun. Pekerja kaki tangan kerajaan sekarang pun dapat batu markas. 500. Bukan 500, 520. Maksimum dapat 520. Biasanya student pelapis ni akan dapat full lah. Mendapat full sebab dia orang bukan absent. Dia orang memang ikut latihan sepanjang masa. Dapat pengecualian daripada lecturer pergi join latihan. Kalau dia orang ada kelas lah satu Ahad, tapi selalunya tak ada kelas pun. Satu Ahad tak ada kelas. Jadi dia orang boleh tupu kepada latihan pelapis. Aku nak bagi tahu latihan macam mana keseronokan kau join pelapis ni. Sebab 10 tahun yang lepas, ini cerita aku 10 tahun yang lepas lah. 10 tahun ke 14 tahun ke lebih ya. Yang lepas masa aku student, aku dulu belajar di UPM. Aku join pelapis dekat UPM, Universiti Putra Malaysia. Jadi pasukan latihan pegawai simpanan dekat situ memang top lah. Memang terbaik lah. Jadi kita pergi meretah desa masa tu. Pertandingan meretah desa antara pelapis-pelapis universiti. UPM dapat Johan. Lepas tu pertandingan meretah halangan antara universiti, UPM dapat Johan. Masa tu lah. Tapi sekarang dah tak ada dah latihan pertandingan macam tu, dah tak ada. Sebab kengkangan atau faktor kewangan. Jadi mungkin kerajaan tak mampu nak anjurkan pertandingan-pertandingan macam tu antara universiti, antara pelapis universiti. Kan secara khasnya tentera darat. Mungkin nak jimat, buat penjimatan dia tak anjurkan. Dulu pertandingan menembak pun ada antara pelapis, antara universiti. Pertandingan. Dulu memang pelapis ni memang seronok lah. Sebiji macam latihan tentera yang betul lah. Memang sebiji lah. Kau pakai uniform tentera, kau pakai kasut, kau pakai head to toe lah, daripada kepala sampailah ke kaki memang uniform tentera. Cuma kat sini tulis wataniah. Sebab pelapis ni di bawah wataniah, di bawah regimen askar wataniah. Sebab dia dibayar allowance seperti anggota askar wataniah. Jadi dia tak tulis lah pelapis, dia tulis wataniah. Tapi tak apalah, tak kisahlah tulis apa. Yang penting ia memberi
uh, memberi maksud bahawa student yang menyertai pelapis itu adalah student yang bersemangat, wajar. Jadi universiti pun support, universiti seronok pelapis ni. Dia tengok student-student pelapis ni dia seronok. Dia suka. Sebab apa? Student pelapis ni jarang buat masalah, jaranglah absent kelas, jarang ada masalah tata tertib. Ada sikit sebanyak, tetapi kebanyakannya clear. Student pelapis ni memang dikatakan terbaik antara pelajar-pelajar lain di universiti tu. Itu antara nilai-nilai murni, nilai-nilai ketenteraan yang diterapkan kepada pelajar yang menyertai pelapis oleh jurulatih tentera dan pegawai-pegawai latih tentera yang bertaliah. Jadi jurulatih dan pegawai latih ni adalah daripada askar tetap, dari askar tetap. Jadi ilmu dia sama lah. Dia ajar student pelapis tu sama ilmu dia, ilmu ketenteraan tu sama, tak ada beza. Cuma tu kekurangan dia. Kekurangan apa? Kekurangan masa yalah. Bila kau join pelapis, kau akan kurang masa untuk balik kampung. Waktu cuti semester kau training. Sebab latihan pelapis sama macam latihan askar wataniah. Sama. Dia ada latihan tempatan, dia ada latihan berterusan, dia ada latihan camp tahunan. Sama, sebiji. Semua silibus sama. Jadi silibus kadet pelapis sama dengan silibus kadet graduan. Yang 9 bulan tu. Bayangkan 9 bulan kadet graduan di ATD, Akademi Tentera Darat Malaysia tu, training selama 9 bulan, pack. Tetapi pelapis dipecahkan jadi 3 tahun. Sebab dia satu ahad, selang-seli satu ahad. Jadi dia mencukupkan 3 tahun. Latihan dia tu, silibus dia tu sama. Jadi kau jangan kata student keluaran pelapis ni second class. Tak. Dia ni memang terbaik sebab dia dilatih oleh angkatan tetap. Dia diletakkan di bawah markah latihan tentera darat, markah latihan tentera darat, dan silibus dia juga, silibus ataupun mata pelajaran ketenteraan pelapis tu sama macam kadet tentera, kadet tetap. Jadi tak ada beza dari segi pelajaran ilmu medan perang, dari segi ilmu ketenteraan, dari segi ilmu pengendalian senjata, sama. Jadi pelapis memang antara kadet yang boleh diketengahkan lah. Jadi apabila student pelapis ini keluar daripada universiti, dia dah ditauliahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dia melapor ke Siri 500, jadi pegawai ke Siri 500, dia boleh diaturgerakkan dan boleh diketengahkan. Sebab asah dia ada. Cuma dia kena gilak je lah. Gilak, kena pergi kerusuh peningkatan kejayaan untuk tambah ilmu di dada. Kelebihan pelapis juga, student dia tinggal di kolej yang ataupun penginapan lah. Kolej penginapan yang ditetapkan untuk pelajar-pelajar pelapis. Dia tak campur dengan kolej lain. Dia duduk kolej pelapis. Dan daripada tahun pertama sampailah akhir tahun, dia tak berubah. Dia tak pindah-pindah kolej tu je. Jadi orang dah tahu tu kolej pelapis. Dan dia ada kebanggaan dia sendiri. Dia diterap patriotik dia kepada kolej. Selain daripada patriotik dia kepada universiti dan juga kepada negara, itu diterap juga patriotik kepada kolej. Sebab tu kalau di UPM dulu, Kosas lah, kolej Kosas, kolej 7. Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Kolej tu dekat roundabout tu tersegang indah. Ada orang pelajar-pelajar di sana, dia kata kereta kebal. Aku dulu pun masa student dulu aku ingat kereta kebal. Bila dah habis belajar, rupanya tu bukan kereta kebal, tu just kereta perisai ataupun kereta kecil lah, kereta peninjau. Tapi okey lah, kalau setakat anak panah ataupun paku tu tak look lah, kereta kebal lah tu, kereta tu tak cala pun, tak macam kereta kancil, kereta Wira ni.
Memang kebal. Kehidupan kadet pun lebih kurang sama. Di kolej tentera tu, kolej pelapis ni. Kau ada senior, yang senior kau pun melatih kau sama macam tentera. Kau setiap hari Rabu pakai uniform, hari lain pakai mesti tie in. Janggut kena cukur. Pakai kasut. Tak macam student lain, kau pergi belajar, kau pergi kelas, lecturer tengok, ni dah tahu dah, ni mesti student pelapis ni. Pakaian kau memang smart lah, kemas. Kau dilatih begitu. Jadi bayangkan, selama 3 tahun, selama 4 tahun, kau dilatih dengan pemakaian begitu. Dan apabila kau tamat belajar, kau pergi kerja, kau bawa ilmu, kau bawa tata tertib yang kau dilatih itu ke alam pekerjaan. Aku percaya insyaAllah student-student pelapis ni boleh meningkat, boleh maju lah, boleh maju dan boleh disayangi oleh majikan. Di samping dia kena buat kerja betul-betul lah, kerja betul-betul kena buat lah. Okay, pelapis ni latihan dia 3 tahun. Tahun pertama junior, tahun kedua intermediate, tahun ketiga senior. Okay, ujung tahun ketiga pelapis ditauliahkan. Kadet-kadet pelapis ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai lieutenant muda di dalam Regimen Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia. Oi, bukan calon-calon tu. Yang di-Pertuan Agong sendiri yang tauliahkan pelajar-pelajar pelapis ni menjadi pegawai dalam Regimen Askar Wataniah Tentera Darat Malaysia. Okey, bila dah tauliah, tahun ketiga tu tauliah, ada setengah pelajar ni dia belajar 4 tahun. Dia belajar 4 tahun, dia tak tamat belajar lagi. Jadi tahun keempat tu dia menjadi pegawai muda di pelapis tu. Okay. Jadi pegawai muda. Bayangkan, dia lieutenant muda dapat allowance lebih daripada kadet. Allowance dia dapat lebih sebab pegawai muda, lieutenant muda, allowance dia lebih lah, bukan allowance kadet lah, tambah lagi allowance. Dan dia juga menjadi pembantu kepada jurulatih, pegawai latih. Jadi pembantu. Dia juga menjadi pemudah cara kepada kadet-kadet semasa latihan pelapis. Jadi maknanya kau tak habis di situ. Aku tak nak bagi contoh persatuan lain lah. Tapi pelapis kau takkan habis di situ. Kau belajar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Lepas tu kau ditauliahkan sebagai lieutenant muda. Kau boleh sambung, boleh teruskan di pelapis tu juga sehingga kau tamat belajar. Bila kau dah tamat belajar, kau pergi lapor ke Seri 500 yang berdekatan dengan tempat kau kerja ataupun tempat tinggal kau, dan kau boleh teruskan kerjaya kau dalam sukarela. Kau teruskan. Lieutenant muda boleh naik pangkat jadi lieutenant, jadi captain, jadi major, jadi lieutenant kena. Tak mati macam tu. Tak sangkut kat situ. Kalau kau tengok perbandingan dengan persatuan lain, dengan badan beruniform lain, dia kau tauliah je kau habis. Pelapis tak. So kesinambungan dia ada. Sebab pelapis ni adalah pusat keluaran kepada pegawai simpanan tu, pegawai sukarela tu. Jadi tempat dia adalah Seri 500. Seri 500. 501, 502, di kem-kem tentera. Jadi ada. Kau takkan rugi. Takkan rugi menyertai pelapis. Dan kau akan rugi sekiranya kau dah tamat tauliah, kau dapat lieutenant muda, kau penat bermandi peluh, kau tak teruskan. Okay lah. Mungkin kau rugi dari segi keseronokan sebagai sukarela tentera. Tapi mungkin kekangan ataupun masalah biasalah kadet perempuan ataupun YO perempuan ni, bila dah kahwin suami tak bagi. Lelaki pun sama, bila dah kahwin komitmen pada anak, komitmen kerja, ada yang tak mampu untuk teruskan dalam Askar Wataniah. Ada juga sedikit sebanyak tentang pelapis. Pasukan latihan pegawai simpanan. Aku percaya ramai yang tahu dan ramai yang tak tahu pelapis ni. Apa fungsi dia, apa peranan dia. Itu
Lain kali lah kita sembang pasal tu. Sebab pelapis ni dia bukan ditubuhkan suka-suka. Tak, ia adalah antara uh, perjanjian, persefahaman atau kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Kementerian Pendidikan untuk melahirkan pelajar-pelajar pelapis yang mempunyai kemahiran dari segi keselamatan negara ataupun kesban ataupun dia panggil keselamatan dan pembangunan. Maknanya pelajar pelapis ini dia boleh kendalikan senjata, dia boleh bawa truk bila dia dah ditauliahkan, dia boleh bawa truk, dia boleh bawa pelatung dan dia boleh melaksanakan tugas-tugas seperti mana askar wataniah yang lain. Sebab dia telah dididik, dia telah dilatih. Ada 3 bahagian ataupun ada 3 cabang, darat, laut, udara. Okey, dia panggil pelapis darat, pelapis laut, pelapis udara. Dan 3 bahagian ni tak sama. Latihan dia tak sama sebab dia tentera laut, udara, tentera darat tak sama. Dia pakaian pun lain lah. Memang asing. Tetapi pasukan latihan pegawai simpanan ataupun kem pelapis tu satu tempat. Pelapis laut, darat, udara satu tempat. Jadi kamu dapat kawan, boleh kawan geng kedek darat, geng kedek laut, kedek udara. Itu seronok lah. Seronok.